السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertama sekali saya ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada seluruh pegawai tadbir kerana memberi ruang kepada saya pada malam ini untuk bersama dengan tuan-tuan. Dan sebelum itu saya ingin membetulkan apa yang disebut oleh tuan pengurusi majlis tadi. Saya ni Tuan Hu, salah. Saya bukan orang alim, saya tak pandai, saya bukan orang yang bijak, bukan hukama dan sebagainya. Kedatangan saya di masjid tuan-tuan untuk saya menghubungkan silaturahmi, kerana apa yang disebut oleh Nabi kita di pasar masjid, apa yang disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, masa kita di alam roh dulu, kita telah berada di dalam kelompok kita masing-masing. Dan tatkala di dalam dunia ini, maka kita akan himpunkan dalam kelompok kita yang pernah dihimpunkan oleh Allah semasa kita di alam roh dulu. Dalam Al-Quran Allah mengatakan kepada kita, tatkala kita semua di alam roh, alastu bi rabbikum, kita semua jawab qalu bala syahidna. Allah tanya kita, adakah aku ni Tuhan kamu? Semua kita jawab qalu bala syahidna. Bahkan kami mensaksikan Engkaulah Tuhan kami, ya Allah. Inilah syahadah kita yang pertama dulu. Semua orang telah mengatakan demikian. Ini yang Allah sebut dalam Al-Quran macam tu. Alhamdulillah, Allah telah temukan kita semula dalam satu keluarga yang telah diikat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ikatan syahadatain. Sebab apa? Orang Islam ini dia tidak dikenal dengan bangsanya, tetapi dikenal dengan syahadahnya. Siapa pun dia, apabila dia ini telah mengucap dua kalimah syahadah, daripada bangsa apa sekalipun, daripada kedudukan apa sekalipun, mereka, kita adalah satu keluarga yang telah dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun dulu. Sebab itu pada kita tidak ada kasta, tak ada. Dalam Islam siapa pun kita sama. Di mana kedudukan kita yang kita lebih tinggi daripada orang lain, yang Allah sebut dalam Al-Quran, bukan harta kita, bukan bangsa kita, bukan keluarga kita.
yang Allah sebut kepada kita, inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling tinggi takwa dia, dia yang paling mulia kata Allah di kalangan kita semua. Siapa yang paling kuat takutnya pada Allah, dialah yang paling mulia kata Allah di kalangan manusia ini. Karena Allah kata macam tu, inna akramakum indallah, sungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu pada sisi Allah, atqakum, orang yang paling takut di kalangan kamu. Siapa yang paling takut, dialah paling mulia. Siapa yang paling takut dengan Allah, dia yang paling mulia pada sisi Allah. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, satu hari Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca satu ta'awuz, dan ta'awuz ini kita baca, tuan-tuan. Apa yang Nabi minta lindung kepada Allah? Nabi kata, aku berlindung dengan Allah min ilmin la yanfa', daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. 4 perkara yang Nabi minta perlindungan Allah. Pertama, min ilmin la yanfa', Nabi kata. Kedua, Nabi minta tolong daripada qalbin la yakhsha, hati yang tidak khusyuk. Ketiga, Nabi minta lindung dengan Allah daripada nafsin la yashba, nafsu yang tak pernah puas, nafsu yang tak pernah kenyang. Yang keempat, Nabi minta perlindungan Allah daripada doa yang tidak diqabulkan oleh Allah, la yustajabalah. 4 benda ni Nabi minta tolong. Ilmu yang tak manfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak dimakbulkan oleh Allah. Nabi minta lindung ini, tuan-tuan, pada 4 perkara. Sebenarnya kalau kita tengok elok-elok, benda apa pun kalau kita nak buat, mesti dahulukan dengan ilmu. Kenapa kita perlu ada ilmu? Untuk mendapat hati yang takhasyak kepada Allah Rabbul Izzah. Hati yang sentiasa takhasyak, khusyuk dengan Allah. Ada disebut kupasan oleh ulama apa dia khusyuk. Bukan takat dalam salat saja. Dalam salat ini saja kita tak berjaya, tuan-tuan. Seperti Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun. Sesungguhnya orang beriman yang berjaya, kata Allah, mereka yang semayang dia khusyuk. Kita sampailah tak dapat. Sampailah. Saya nak hampir masuk 60 lah. Sampailah semayang, tak boleh buang lagi dunia duduk dalam kepala. Kita nak, saya sebut saya tak sebut tuan-tuan. Sekali saya sebut tuan-tuan, tuan-tuan kecil hati pula dengan saya. Lepas tu saya sebut saya umur nak masuk 60 lah. Allahu Akbar. Saya tak mampu buang dunia yang duduk dalam kepala saya. Saya masih duduk fikir dunia lagi. Malam berlaku apa, hari ini berlaku apa. Tuan-tuan, kalau kita tak mampu lagi nak buang dunia dalam kepala kita sewaktu kita semayang, kita tak mampu nak lupakan dunia,
tatkala kita sedang berhadap dengan Allah, kita duduk berdepan dengan Allah. Mai satu persoalan. Agak-agak mampu tak kita ingat dia masa sakaratul maut? Masa duduk dalam solat ni pun kita tak boleh ingat dia. Kalau kita tengok dalam fiqh dia, apa makna semayang? Pada bahasa dia, zikir dan doa. Tadi kita mengaji tu. Pada syaraknya, tiap-tiap perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Jika dalam semayang sendiri kita tak mampu ingat Allah, kita masih duk ingat dunia lagi, duk ingat kehidupan dunia ni. 60 tahun dah ni tuan-tuan, saya cakap saya tak boleh nak buang lagi, tak boleh nak ingat Allah lagi. Walaupun mulut kita sedang baca doa iftitah, walaupun mulut kita sedang baca Al-Fatihah, walaupun mulut kita sedang baca Al-Quran, kita duk baca Al-Quran, tuan-tuan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun ila al-akhir al-ayat. Kita duk baca, cilakalah orang yang mana dalam hidup dia duk bertungkuh lumuh, duk penat lelah dengan segala urusan dunia, dia duk himpun, dia duk cari kemuliaan dunia, hatta zurtumul maqabir, sampailah orang duk simpan badan dia dalam liang. Benda ni kita tak mau lepas, tuan-tuan. Benda ni yang kita tak mampu nak lepas. Kita semayang 60 tahun, kita tak mampu lepas. Datang persoalan dekat saya, waktu sakaratul maut besok, mampu tak kita lepas? Kalau tak mampu lepas, mampu tak kita sebut La ilaha illallah? Nabi duk kata, siapa-siapa yang akhir kalam dia La ilaha illallah dakhalal jannah. Dan kita belajar usul La ilaha illallah, ada nafi, ada manfi. Mana patut kita isbat, mana yang patut kita musbitkan. Jika kita ni tak tahqiq pada benda yang patut kita isbatkan, kita tak boleh nak menidakkan, menafikan benda yang patut kita nafikan. Masa duk inda sakaratil maut ni tadi, gak-gak boleh tak kita sedar yang Tuhan kita Allah? Yang tu saja. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab Nabi kata lagu ni, kalau mati kita elok, husnul khatimah, perjalanan seterusnya Nabi kata elok. Kubur kita elok, alam barzakh kita elok, mahsyar elok. Hak seterusnya Nabi kata perjalanan seterusnya elok. Tapi kalau mati kita tak elok, maknanya hak jalan, hak terus yang kita nak pi ni tadi tak elok. Siapa yang tahu elok tak elok? Allah saja. Siapa yang sedar elok tak elok? Kita. Orang keliling tak tahu. Sebab apa? Sebab tatkala roh ini sampai saja, dia lalu
dua celah mata kita, dia tak keluar bumbun lagi. Masa tu Nabi kata mata ini akan mengikuti roh kita. Hadis ni hadis sahih, tuan-tuan. Tuan-tuan carilah hadis tu. Saya tak pandai. Sebab itu bila kita tengok orang sakaratul maut, kita tengok kebanyakannya, kita perhati elok-elok, hak dia nak habis dah, mata dia tengok ke atas. Nabi kata dia akan mengekori roh yang keluar daripada jasad. Dan masa itulah yang disebutkan kepada kita oleh Sayyidina Rasul, Allah tasawurkan kepada kita suratan amal, baik jahat. Kalau banyak baik, kita senyum tengok. Kalau banyak jahat, ketika itu muka kita ni tadi tak pelak. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah wujuhun yawma idzin nadiratun ila rabbiha nazirah. Orang mukmin ni muka dia elok ketika itu. Sebab itu tuan-tuan, pasal apa kita ni tak boleh nak khusyuk? Sebab nafsillah tashbah, nafsu tak pernah puas. Tuan-tuan, umur nak masuk 60, nafsu tak puas kata orang ni. Masuk 60, nafsu ni tak puas kata orang ni. Kita tahu dah, kata orang ni dosa besar. Dengar buruk orang ni dosa besar. Kita berjaya tuan-tuan tak tinggal semayang, tapi kita sampailah tak berjaya, mulut kita duk kata orang. Nak mati kan? Pasal apa? Saya tiap-tiap dalam kuliah, saya tak berhenti bawa benda ni. Benda yang kita tak berjaya. Semayang berjaya, puasa sunat Senin Khamis berjaya, puasa sunat Muharram berjaya. Kita mampu buat. Lepas habis puasa sunat, buat bubur Ashura. Kita mampu buat. Buat puasa Zulhijjah. Tapi sampailah kita tak mampu berhenti kata orang. Jadi hak kita buat semua tu untuk apa? Kalau kita buat semua tu bukan untuk kita bawa balik nak pergi ke syurga Allah, rugi ya tuan-tuan. Sebab Nabi kata ke orang ni, kata buruk orang, dengar buruk orang, hak dia buat daripada akil baligh semua habis. Bagi ke orang yang kita kata. Saya tanya dari saya, tuan-tuan tanya dari tuan-tuan. Dan yang kita kata ni seorang ke 1000 orang lah hidup 60 tahun ni. Kalau 1000 orang, apa yang ada kat kita? Saya tak mau cerita pasal dunia ni tuan-tuan. Dunia ni semua Allah atur. Semua Allah atur lah. Nabi habaq kat kita 1400 tahun dulu dah. Apa akan berlaku, apa akan berlaku, apa akan jadi. Nabi suruh kita bersiap sedia menghadapi zaman itu. Keempat, kata Nabi, bila hati ni tak boleh khusyuk, nafsu tak pernah puas, doa tak boleh mustajab. Kerana doa yang mustajab, Nabi kata bihuduril qalbi, hati yang hadir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Empat perkara ni kita dok ingat Nabi minta lindung ni macam perkara kecil. Sebenarnya dengar kecil, akibah dia besar. Menjadikan kalau kita tidak berjaya selesaikan empat benda ni, dalam kubur besok kita tak boleh sebut Allahu Rabbi. Kita tak kenal. Malaikat duk tanya kita, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kita tak boleh nak sebut. Sebab apa? Dalam hidup kita, kita bertuhankan duit kita, kita bertuhankan harta kita, kita bertuhankan nafsu kita. Kenapa kita tak boleh tinggalkan kata orang sampailah? Kenapa kita duk seronok dengar buruk orang, aib orang, keburukan orang, jahat orang sampailah? Sebab apa? Sebab kita tak ada perasaan takut dengan azab Allah. Walaupun hari-hari katib duk berdiri kat atas ni, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Tiap-tiap minggu dia jadi rukun khutbah. Tuan-tuan, kalau khatib duk terlupa baca usikum wa iyaya bittaqwallah, semua pakat-pakat masuk dalam Facebook, Jumaat hari itu tak sah. Kita sedar atau tidak, kita sudah tidak sah jadi hamba Allah. Allah tak mau terima kita. Kita kata kita beriman dengan akhirat. Neraka ni akhirat, syurga ni akhirat. Pasal apa kita tak mau berhenti kata orang lagi? Kita tahukah kita percaya? Tahu saja tak pakai. Abu Jahal pun dia tahu, Abu Lahab dia tahu, tapi dia tak mau percaya. Tuan-tuan, kalau kita tak percaya, kita belajar kitab tauhid, akidah ni dia kena tahqiq, baru dia nama arif, baru nama orang ni kenal. Dia tak boleh ada syak, ada zon, ada waham. Apa dia syak? Dia percaya 50, 50 lagi dia tak percaya. Ni guru saya ajak tu. Zon apa dia? 80 dia percaya, sikit ya dia tak percaya. 20 lagi dia tak percaya. Waham 80 dia tak percaya, banyak tak percaya pada percaya, 20 dia percaya. Jika ada salah satu dari tiga benda ni, maka ulama tauhid kata orang ni kufur. Kita tak boleh nak sebut Allahu Rabbihi, tak boleh sebut. Bila malaikat tanya man rabbuka, siapa Tuhan kamu, tak boleh sebut Allahu Rabbi, sebab dalam dunia kita dah jadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Ni Allah sebut dalam Quran, golongan yang menjadikan hawa nafsu dia sebagai Tuhan. Dia tak puas. Umur dah nak sampai 60 ni tak puas lagi. Tak puas lagi nak bergaduh dengan orang, dengan adik-beradik. Tak puas lagi nak berdengki. Tak puas lagi. Kita tahu bergaduh, putus silaturahim ni berdosa. Ni nak mai bulan Maulid ni tuan-tuan. Kalau umur macam saya nak masuk 60, berapa puluh kali sambut Maulid.
kita boleh apa? Terbuat ceramah perdana Maulid Nabi, kita boleh apa? Yang tu nak kena tanya. Bukan buat tak buat. Lah orang bergaduh. Buat salah. Hak tu salah, hak ni salah. Tak habis bergaduh hak tu. Saya yang gaduh dia pasal apa? Hang dengar sampai 60 kali, hang dapat apa? Saya gaduh hak tu. Kita dengar cerita Nabi 60 kali dah, kita boleh apa? Pasal apa? Ustaz tanya lagu tu. Saya tanya lagu tu dengan diri saya. Saya tak tanya tuan-tuan. Saya tahu tuan-tuan boleh Saya tanya saya. Antara amalan yang Nabi buat tuan-tuan yang kita tak mampu buat lagi. Satu, Nabi setiap semayang doakan orang. Kita tak pernah doa adik-beradik kita. Kita tak mau doa kawan-kawan sekampung kita. Kita kata ada lagi, dia tu umur dah tua, masjid tak mau main. Pernah tak kita sebut nama dia? Ulama kata apa tuan-tuan? Hang kalau nak berkawan, nak jadi orang bagus, hang cari kawan ni. Macam mana sifat dia? Ketika dia bersama dengan hang, dia cerita pasal Allah. Bila kita duduk dengan dia, dia cerita pasal Allah, dia cerita pasal Nabi. Bila kita duduk dengan dia, kita ni jauh dah dengan Allah Ta'ala, mengumpat tak mau berhenti, umur kita dah tua. Besok kalau masuk dalam kubur, kita nak buat macam mana? Amalan kita semua bagi ke orang. Kita ni bergaduh tak berhenti lagi dengan adik-beradik duk putih satu rahim. Pasal bendang tak apa relung pun. Hak bendang hak tu pun bukan kita bawa balik masa kita duduk dalam liang. Tak ikut kat kita pun. Yang kita duduk bergaduh ni, kita tak bawa masuk liang pun. Tapi sabit kata bendang tak apa relung ni pun bergaduh, kita kena azab dalam kubur. Pernah tak kawan kita, tatkala kita bersama dengan dia, dia cerita pasal Allah, dia cerita pasal akhirat. Dan tatkala dia bersama Allah, masa bila dia sama Allah? Ni Allah dia ingat kita tiap-tiap minggu. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Ni sifat orang mukmin. Sampai 2/3 malam dia renggangkan tubuh dia, dia bangkit daripada tempat tidur dia. Dia buat apa? Yad'una rabbahum, dia munajat dengan Allah dalam keadaan khaufan wa tama'an. Dia buat apa? Dia cerita tentang kita pada Allah. Dia sebut nama kita kepada Allah. Ya Allah, kawan aku nama dia Fulan bin Fulan, tolonglah bagi hidayah kat dia, tolonglah bagi kekuatan kat dia. Ya Allah, kawan aku nama Fulan bin Fulan, dia tengah susah, dia ada masalah, tolonglah selesaikan masalah dia. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ini orang mukmin, Nabi kata, sebab Nabi kata doa yang tidak dihalang oleh Allah, doa saudaranya yang mukmin dengan mukmin yang lain tanpa pengetahuan saudara dia. Kawan dia tu tak tahu yang dia doakan untuk dia. Nabi kata doa ini mustajab.
Kita tak ada kawan tu tuan-tuan. Kawan yang dok adalah semua dok ajak kita masuk neraka. Satu saja persoalan saya, tak bosan ke tuan-tuan dengan hidup lagu ni? Liang dah duk dekat dengan kita. Kita tak berjaya jadi hamba Allah. Kita tak berjaya jadi orang baik. Nabi ni tuan-tuan, dia maafkan orang lain terhadap orang yang berbuat zalim pada dia. Pasal apa Nabi maafkan orang buat zalim kat dia? Tuan-tuan, sampai saja bulan Maulid kita dengar cerita Nabi masa di Taif. Badan Nabi luka, berdarah. Orang Taif baling kat dia. Baling. Terbit tuan-tuan darah daripada badan Nabi. Nabi nak sampaikan Islam. Sampai kita boleh ada nama Islam. Ahmad Rizam bin Ghazali. Saya nak tanya diri saya, apa pengorbanan kita dengan agama? Aku sampai terbit darah, Nabi kata, sebab nak sampaikan Islam. Hampa nak berhenti mengumpat pun tak boleh. Aku sampai kena pindah pandah dari Mekah sampai Madinah. Orang sampai nak bunuh aku. Hampa duduk je, duduk rumah dan diam. Nak hubung silaturahim tak boleh. Aku sampai habis duit, habis harta. Anak aku mati, Nabi kata. Bini aku mati, Nabi kata. Nak bagi Islam ke hampa. Hampa nak tinggal dengki, hasad satu-satu kampung tak boleh. Hampa duk buat apa? Sebab lepas malaikat tanya kat kita, man rabbuka, lalu malaikat tanya kat kita lagi. Ketika waktu itu ditasawurkan rupa seorang laki-laki, malaikat tanya, hang kenal tak laki-laki? Kita nak kenal macam mana? Sebab kita tak mau ikut kata Nabi. Kita nak kenal macam mana? Sebab kita tak mau dengar kata Nabi. Nabi kata, sayang orang lain. Sunnah yang paling besar tuan-tuan, sunnah kasih sayang. Ketika Jibril, malaikat tanya dengan Nabi, ya Muhammad, mau tak aku cari bukit yang paling besar sekali, aku buh atas orang Taif? Nabi kata, jangan. Jika hari ini orang Taif tak mau beriman, mungkin keturunan dia akan beriman. Tuan-tuan, orang Taif baling batu dengan Nabi, tapi Nabi balas dengan kasih sayang. Dan doa Nabi itu Allah makbulkan. Dulu orang Taif tak terima Nabi. La, seluruh Taif adalah orang mukmin dan orang Muslim. Kita tuan-tuan, Nabi suruh maafkan orangnya, kita tak mampu buat lagi. Kita nak kata kita hebat lagu mana? Nabi suruh maafkan orang. Kita kata apa? Aku tak redha sampai hari kiamat. Kita siapa? Kita kena tanya, kita siapa? Sebab di dalam Al-Quran Allah sebut antara sifat ahli syurga, wal afina 'anil nas. Dia ni maafkan dosa semua orang. Kita sifat ahli syurga kita tak ada. Kita duk dendam dengan orang. Kita duk bergaduh dengan orang. Tuan-tuan, apa yang timpa kat kita tak banyak mana yang berlaku atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak banyak mana tuan-tuan. Gigi kita tak luruh pun. Gigi kita tak luruh pun tuan-tuan dengan Islam ni. Gigi kita luruh makan daging kerah, daging liat.
Daging tu lihat, gigit tak kena, patah gigi. Hak daging tu daging korban orang lain punya, kita duk balah. Kita patut dapat satu kupon balik boleh 3 beg. Patut satu kupon 1 beg. Satu kupon boleh 3 beg. Saya nak tanya, hak 2 lagi haram ke sunat? Baik tuan-tuan, berapa puluh tahun buat kerja tu. Kita tak makan riba, tapi kita makan daging haram. Pasal itu kita tak boleh berubah tiap-tiap tahun. Tuan-tuan, kita bawa balik bagi bini kita, bagi anak kita, bagi cucu kita. Yang saya nak tanya, tak adakah perasaan takut tu duduk dalam hati kita? Kita buat banyak tahun dah. Tak adakah kita rasa takut, kalau aku buat lagu ni, aku tak mau berhenti, aku akan masuk neraka Allah, tak boleh keluar dah ni. Lama ni, kalau 60 tahun. Dosa kita tinggal semayang, masuk duk buat bendang dulu. Zaman-zaman kita duk pukul padi dulu, tuan-tuan, tak pakai mesin lagi. Saya bercakap ni, saya dulu pernah pukul padi kat belah Sik tu. Saya pernah mengaji di Derang bersama dengan almarhum Tuan Guru Sani Ahmad. Saya antara base hak mula-mula. Betudan lah site dekat Alok Janggui. Tak ada duit, pergi pukul padi cari upah, boleh beras sikit. Tahu bukan jenis orang senang. Tuan-tuan, kalau kita tak boleh berhenti lagi buat benda-benda lagu ni, tak ada peluang kita masuk syurga. Dosa kita tinggal semayang, masa kita duk pukul padi dulu, masa muda-muda dulu, kita letak 2-3 gundi tu atas apa motor Honda Cup C70, jungkit tu depan. Tu dosa kita dengan Allah. Kita taubat, kita teriak sungguh-sungguh, Allah ampunkan dosa kita. Tapi dosa dengan orang, selagi depa semua tak ampunkan kita, hak ni hak ahli qaryah. Hak kita dok khianat ni hak ahli qaryah kawasan itu. Jika ada ahli qaryah ni tak redha kat kita, dia akan panggil kita besok di yaumul akhirah. Kita tak makan riba, tuan-tuan, alhamdulillah. Tapi kalau 60 tahun kita dok buat benda tu tak mau berhenti, nescaya kita tak boleh masuk syurga. Kita pilah ulang alik, pi Mekah, pi Madinah. Nabi tak mau tengok muka kita. Sebab itu tuan-tuan, ilmu ni Nabi kata ada 2, al-ilmu ilman. Ilmu pada hati dan ilmu pada lisan. Maka Nabi kata ilmu pada hati itu adalah ilmu yang diamalkannya. Ilmu pada lisan, dia cuma pandai cakap saja. Macam saya ni, duk cakap, jangan duk balas daging orang, tapi dialah kepala yang duk balas. Nabi kata Allah akan dakwa dia besok di padang mahsyar. Ilmu yang ada pada kita, kita tak amalkan, Allah akan hujah kita di padang mahsyar. Tuan-tuan, saya tahu, tuan-tuan tahu, mengumpat ni haram. Pasal apa kita tak boleh tinggal?
Ilmu hak yang kita tahu pasal mengumpat ni, Allah akan dakwa kita di padang mahsyar. Saya tahu dan tuan-tuan tahu sombong ni berdosa. Kenapa kita tak boleh buang sombong, kita gantikan dengan rendah diri? Ilmu pasal sombong ni Allah dakwa kita. Saya tahu dan tuan-tuan tahu hukum dia tunjuk amalan dekat orang, pi bersedekah, pi tangkap gambar, tunjuk kat orang, yang ni riak, tahu dosa. Pi umrah, pi tunjuk kat orang, tawaf, pi tunjuk kat orang, apa amalan kita duk tunjuk kat orang, yang ni riak, kita tahu berdosa yang tu. Kita buat juga sampai lah. Maka ilmu pasal riak ni besok Allah akan dakwa kita. Kita tahu cinta dunia ni dosa. Masuk dalam 10 sifat mazmumah yang wajib kita buat, yang wajib kita tinggal. Jika kita tahu tapi kita tak boleh beramai dengan dia, maka Nabi sebut menjadi hujjah besok Allah Ta'ala atas kita di padang mahsyar. Hak sunat tak apa tuan-tuan, hak wajib. Hak sunat pun kita banyak tak boleh buat. Semayang sunat ba'diyah maghrib kita tak boleh buat. Kita rasa mati lambat lagi. Siapa tahu dia mati bila? Tak ada siapa tahu, saya tak tahu, tuan-tuan pun tak tahu. Tapi kita duk tangguh benda-benda ni. Umur ni modal, tijaratan lan tabura. Umur ni modal. Kita berapa kali bankrupt lah. Bankrupt macam mana kita ni? Ada umur kita buat salah dengan Allah. Umur kita zaman muda dulu kita duk buang, tak tentu hala. Umur ni tak boleh ambil balik lah tuan-tuan. Kita tak boleh dapat balik. Hak umur lah yang kita kena dapat balik. Dan semua ni Allah akan tanya besok. Hang buat apa? Hang buat apa? Hang buat apa? Aku bagi duit, hang buat apa? Aku bagi umur, hang buat apa? Aku bagi sihat, hang buat apa? Aku bagi ilmu, hang buat apa? Saya nak bawa cerita ni, cerita sana. Dunia ni Allah sebut lah. Tak apa hari, 4 hari lepas kot, Maroko gempa bumi, Sabah gempa. Tuan-tuan, dalam hadis kiamat, tanda kiamat kecil, hampir saja kiamat, kerap berlaku gempa bumi. Tuan-tuan tengok saya sebab saya tak pandai, saya bukan orang pandai tuan-tuan. Yang saya sebut aluk janggui, saya sebut derang tu, saya duduk saja, bukan saya tak ada kitab. Saya duduk saja. Orang jenis tak mengaji macam saya ni, dia tak tahu apa, cakap pun tak ada punca cakap. Hak kerap berlaku gerhana ni tuan-tuan, gerhana bulan, gerhana matahari, Nabi kata tanda nak kiamat. Masa tahun 80 dulu kita nak dengar gerhana matahari, gerhana bulan setahun sekali payah, kena tunggu 3, 5 dan 7 tahun. Baru dah sekali kita jumpa. Bila jumpa kita buat apa tuan-tuan? Kita ambil besen buayak. Tu gerhana matahari. Masa tu telefon tak ada lagi, Facebook tak ada lagi, TikTok tak ada lagi. Ni kalau bahasa kesak ni tuan-tuan, nak masuk liang duk main TikTok lagi. Nak masuk liang duk main TikTok lagi. Tuan-tuan, Yahudi ni dia berjaya rosakkan kita. Kita tak sedar. Yahudi ni dia berjaya rosakkan kita. Kalau benda tu kita buat untuk agama tak apa. Yang ni tak, kita rosak dengan benda tu.
Kita ambil besen buah ayak, nak tengok gerhana tu lagi mana. Tengok dalam ayak baru nampak matahari tu kat mana. Ni zaman kita tahun 80 dulu. Tahun 70 dulu. La kuih kerap. Gerhana kuih kerap mai. Gerhana kuih kerap mai. Ketika kerap saja berlaku gerhana, ketika itu Nabi kata kiamat nak hampir. Saya tak cerita pasal tak mau cerita pasal gerhana. Saya cerita yang Nabi kata kiamat nak hampir. Saya pun tak mau cerita hal tu. Yang saya nak tanya, ketika kiamat nak mai hampir kat kita, kita buat apa? Kiamat nak mai, kita buat apa? Mengumpat tak mau berhenti lagi. Semayang sunat kita tak boleh bagi penuh lagi. Semayang malam kita dah kata tak apalah. Sedekah kita tak mau lagi. Bergaduh adik-beradik kita tak boleh lepas lagi. Bergaduh satu masjid kita tak boleh buang lagi. Kita tolak hak semua. Isu-isu lain kita tolak, tuan-tuan. Kita yang saya nak cerita ni hamba Allah. Mampu tak aku jadi hamba Allah yang Allah kehendaki, yang Nabi kehendaki? Kita jangan letak hak benda-benda lain. Yang kita mau letak, boleh tak aku jadi orang baik yang Allah suruh jadi orang baik? Allah kata buat baik, Allah kata. Dan Nabi sebut dah, ketika hampirnya Dajjal ni nak mai, kita semua akan lalu satu pemerintahan yang diktator, Nabi kata. Saya tak mau cerita tentang perkara itu, tapi saya nak cerita kita akan lalu zaman itu, ataupun kita sedang lalu zaman itu, ataupun kita nak lalu zaman itu. Saya nak bagi tahu yang Dajjal ni tak lama nak zahir. Kita jadi apa? Ketika Dajjal ini zahir, ketika itu bumi ini panah. Tuan-tuan tak rasa apa? Hujan duk turun. Sekarang berapa suhu kita? Hujan dari pagi sampai petang, suhu 34, tuan-tuan. Sampai satu masa kita duk ghalib ni, tuan-tuan, padi tak tumbuh lah. Pokok-pokok tak tumbuh lah. Sampai satu masa, kata Nabi, Allah tahan hujan. Antara sebab hujan ni Allah tahan, selain daripada tanda zahirnya Dajjal, sebab orang dalam bumi ni buat zalim. Kita bila sebut tentang kezaliman, kita duk tunjuk orang. Kawan tu zalim, kawan tu zalim, kawan tu zalim. Bila masa kita tunjuk diri kita, sampailah kita tak mampu baca Quran. Betul Nabi kata la yabqa minal Quran illa rasmuhu, tak tinggal daripada Quran, tinggal resam saja. Kita biar Quran dekat rumah kita sampai buruk lagu tu lah. Betul Nabi kata. Yang ni kita dok buat. Ketika itu hampir Dajjal nak keluar. Makanan semua tak ada. Saat tu orang kata apa? Orang kata kita simpan makanan. Tak cerdik tu. Kita cerdik lagi pada Nabi, kita cerdik pada Allah. Mai satu hadis lain, sampai saat tu andai orang tahu kita ada makanan, dia akan ambil makanan kita, walaupun dengan mereka membunuh orang yang ada makanan itu. Berlaku pembunuhan waktu itu. Kita ada ingat, kita boleh lepas.
Siapa yang selamat? Nabi kata yang selamat hanya orang beriman saja. Siapa orang beriman? Macam mana dia boleh selamat? Pagi dia makan tasbih, tengah hari dia makan tahmid, petang dia makan takbir. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dia kenyang. Allah kenyangkan dia. Kadang orang tanya, tuan-tuan, takkan tasbih tu boleh kenyang? Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, ada benda mustahil pada Allah? Saya tak mau kisahkan tentang makanan tu. Saya nak kisahkan kita ni betul tak? Betul tak iman kita bertepatan apa yang Allah dan Rasul mahu? Kita kalau duit susut, duit korang, duit hilang, risau tuan-tuan. Risau. Ngumpat tak berhenti, tak risau. Tak semayang tahajud 10 tahun lah, tak risau. Gaduh adik-beradik, putus silaturahim. Kita tahu putus silaturahim ni Allah marah. Siapa yang memutuskan silaturahim, dia telah memutuskan hubungannya dengan aku, kata Allah. Kita tak pernah risau. Kita lebihkan harta dunia daripada Allah. Tuan-tuan, orang kafir ni, Yahudi dan Nasara, dia berjaya didik kita jadi sekular. Sekular ni apa tuan-tuan? Material duduk depan, reta duduk depan. Hak kita seriau lah apa dia? Hak kita risau, kita duduk seriau apa dia? Duit. Iman kita susut lah, kita tak pernah seriau pun. Islam kita susut, kita tak pernah seriau pun. Tapi duit kita susut, kita seriau. Duit kita kurang dalam bank, kita seriau. Iman kita lama susut. Kita tak boleh bangun malam, lama dah. Kita tak boleh baca tasbih, lama dah. Kita tak boleh baca selawat, lama dah. Kita tak seriau pun. Kita tak mampu bangun malam, lama dah. Kita tak seriau pun. Dulu kalau kita mai semayang Jumaat, belah kok nu ada orang baca Quran, belah kok ni orang semayang sunat, belah nun orang baca Quran, belah nun kita tengok orang tua kita. Tuan-tuan, saya tengok dengan mata saya, tuan-tuan tengok dengan mata tuan-tuan, bila mai semayang Jumaat, ada tak suasana tahun 70 dulu? Kita masuk dalam masjid, jumpa tak orang baca Quran, orang semayang, orang zikir, orang apa, macam kita hidup tahun 80 dulu? Tak ada. Tak ada, tuan-tuan. Orang duk sembang benda sama. Yang duk sembang kemarin tu yang dia duk sembang hari ni. Yang tu kita duk buat 50 tahun dah, tuan-tuan. Ketika itulah Allah akan tanya kita, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ni yang kita takut ni, tuan-tuan. Saya ada kuliah satu hari di satu filda. Saya kata saya tak mau cerita pasal hukum apa, yang tu, yang ni lah, yang tu berdosa, yang ni berdosa. Saya nak abang sikit boleh tak? Berapa ton kita balas subsidi baja? Patut bahagian kita 10 kampit lah, kita boleh 20. Saya nak tanya, hak kita buat tu berdosa, tuan-tuan? Kita semayang, kita puasa,
Kita buat umrah, baja bukan hak kita balas. Yang saya nak tanya, Allah ni bodoh tak? Tuhan saya dan Tuhan tuan-tuan sama saja. Tuhan kita Allah. Tuhan saya dan Tuhan tuan-tuan sama lah. Tuhan saya tak buta, Tuhan tuan-tuan pun tak buta. Tuhan saya dan Tuhan tuan-tuan sama saja. Dia maha mendengar. Dia tahu apa dalam detik hati kita. Satu-satu akan ditanya oleh Allah di padang mahsyar. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, tidak akan bergeser dua kaki anak Adam selagi tidak selesai 4 soalan. Pertama tanya pasal umur, 2 tanya pasal harta, hang boleh mana, hang boleh cara mana. Allah tanya satu-satu. Kemarin saya pergi satu masjid, saya bercakap pasal beli motor, tuan-tuan. Saya nak tanya, kita duk beli motor ni pakai Islamik ke, loan Islamik ke apa? Loan kedai ni, tuan-tuan boleh habaq dengan saya tak? Yang tu tak ada riba. Kita ambil motor loan kedai ni, saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan boleh bagi tahu saya yang tu Islamik? Boleh tak tolong saya? Saya tak pernah beli motor. Tuan-tuan, berapa kali ya kita duk tukar beli. Tuan-tuan nak tanya, riba ni dosa kecil, dosa besar? Siapa lah kita duk panggil ustaz ni kata, kalau ustaz tak abang kami tak tahu, ni dah tahu jadi serba salah. Saya cakap benda ni sebab dunia nak kiamat lah. Kalau kita tak boleh tinggal benda-benda gitu, kita nak mati ke mana? Benda yang kita rasa macam betul, macam balas daging korban tu, kita rasa macam betul. Yang tu kita duk buat tiap-tiap tahun. Macam kita beli motor ni, kita duk ingat macam betul. Kita duk ingat macam betul, tuan-tuan. Lalu kita tanya, pasal apa aku semayang tak ada rasa apa? 60 tahun nak semayang, tuan-tuan. Pasal aku puasa tak ada rasa apa? Aku pergi haji, pergi umrah tak ada rasa apa? Aku mengaji tiap-tiap malam, aku tak boleh buat apa dengan ilmu yang ada kat aku ni. Patutnya kita banyak mengaji. Apa kata Imam Ghazali? Imam Ghazali kata, banyak ilmu, naik takwa. Banyak ilmu, kenal Tuhan. Siapa Tuhan kita? Tuhan kita yang mampu buat apa saja aja untuk kita. Betul, satu hari seorang wali ditanya, apa karomah paling besar? Karomah paling besar adalah orang kita ni masih boleh berdiri atas muka bumi. Tu karomah paling besar. Kehinaan paling besar bila Allah tenggelamkan kita dengan dosa-dosa kita. Tak jangan duk kata Malaysia ni Allah tak boleh tenggelamkan kita. Jangan kita duk kata itu. Allah nak buat ni senang lah kat kita. Yang saya nak buat dengan diri saya, kita berada pada kurun yang terakhir, fasa terakhir yang selalu kita duk dengar tu, kita berubahlah. Apa yang kesalahan yang kita buat, kita kena tinggal. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab sampai satu masa Nabi kata orang buat baik ni susah. Susah dia. Nabi kata, Nabi bagi contoh kat kita,
Kita kena gigit benda kat gigi geram. Punya susah. Mana nak jadi orang baik ni susah. Nak buat baik susah. Nak istiqamah buat baik susah. Tuan-tuan, yang saya nak pesan pada diri saya, biar kita rebah dalam keadaan sedang kita buat baik. Biar kita mati dalam keadaan sedang kita pertahankan benda baik. Yang ni yang saya nak tinggalkan untuk diri saya dan tuan-tuan semua. Saya rasa cukup setakat ni. Ni lajak bukan sikit, lajak banyak lah. Minta maaf tuan-tuan lah. Jadi saya cukup setakat ni. Sebab saya tengok tuan-tuan tak apa nak larat lah. Saya bukan sebut pasal cerita ni tak. Saya sebut pasal Allah, saya sebut pasal Nabi, saya sebut pasal syurga. Tuan-tuan tak apa nak larat lah. Kalau saya cerita pasal neraka pertama, kedua, tujuh, saya ingat tuan-tuan lena. Punyalah telinga kita. Tak maulah kalau boleh. Setan ni dia tak mau bagi dengar. Hang kalau dengar, dia kata nanti hang jadi takut. Hang takut nanti hang jadi baik. Maka syaitan kata, aku tak mau bagi hang jadi baik. Sebab apa? Besok aku kat sana, aku tak ada kawan. Jadi hang jangan jadi baik. Kalau hang berhenti mengumpat, hang berhenti balas subsidi pajak, nanti aku kat sana tu, dalam aku nak kawan dengan siapa? Tak. Mainlah duk jadi kawan aku. Kan? Yang tu lah. Dia suruh kata, pilah, teruslah amal riba lagi. Tak apa, dia kata, neraka tu cerita ya. Hang tak masuk lagi, mana hang nak tahu. Setan nak bagi kat kita. Yang tu kita kata, pasal apa aku tak boleh nak buat baik. Ya. Walaupun Nabi janji kat kita macam-macam. Antara yang Nabi janji, siapa yang sembahyang sunat ba'da isyak 4 rakaat, sama macam ibadat 83 tahun. Sama macam dia ibadat pada malam Lailatul Qadar 83 tahun. Ni saya bak ni, Nabi sebut ni, siapa yang boleh sembahyang ba'da isyak 4 rakaat, tak kira lah dia ada buat 4 1 salam, 4 2 salam. Dia buat saja. Nabi kata sama macam dia dapat ibadat pada malam Lailatul Qadar 83 tahun. Saya kalau jahat, saya kata lagu ni. Malam ni kita tengok siapa yang nak sahut apa yang Nabi bagi. Ataupun kita sombong. Tak payah. Hang buatlah seorang-seorang. Yang kata ni Nabi, tuan-tuan. Yang tu kadang-kadang saya bercakap dengan anak saya. Saya kata alhamdulillah kita tak duduk zaman Nabi. Kalau kita duduk zaman Nabi, kita antara orang yang tentang Nabi. Apa yang Nabi kata kita tak mau ambil. Apa yang Nabi suruh kita tak boleh nak buat. Nabi kata jangan benci orang, sayang orang. Kita duk benci lagi. Kalau kita duduk zaman Nabi, kita buat lagu tu, Nabi marah, tuan-tuan. Kalau Nabi marah, mana kita tentang Nabi? Kita tentang Nabi, tuan-tuan. Kita kata alhamdulillah kita tak duduk zaman Nabi. Baik tuan-tuan, dekat ni sajalah. Terima kasih kerana masjid bagi ruang kat saya. Minta maaf banyak-banyak. Saya bercakap tak ada punca. Ya, tak tahu saya merapu bang. Orang bodoh aku tu lah. Orang bodoh ni bercakap macam orang gila, tuan-tuan. Itulah orang bodoh, itulah saya. Cakap macam orang gila. Cakap tak ada punca, tak ketahuan apa dia, cakap apa kami tak faham. Ustaz cakap apa pun tak boleh nak ambil. Satu pun kami tak boleh nak ambil. Jadi saya minta maaf. Dan akhir kalam saya,
Tolong doakan saya, keluarga, anak-anak cucu saya, adik-beradik saya. Ya, mudah-mudahan kami dapat jadi orang baik sebelum kami mati. Yang tu ya. Ya. Duit tak bawa mati, tuan-tuan. Nama tak bawa mati, pangkat tak bawa mati. Yang kita bawa mati amal salat. Kedua, saya minta tolong tuan-tuan doakan 3 madrasah kami. Saya ada madrasah 2 di Selangor, 1 di Kuala Terengganu. Minta tolong doa saja. Saya tak minta apa-apa dengan tuan-tuan, saya minta doa. Minta doa orang tak marah. Minta duit orang marah. Start ni mai saja minta duit, mai saya minta duit. Dia ingat kita ni cop duit pak. Jadi sejak pada tu tuan-tuan saya tak minta duit. Saya tak mau, saya takut ketika kita ada hubungan yang dengan orang lain, sangkut kita, sampai sana kita berhenti, kita tak boleh masuk syurga. Yang tu saya takut. Betul saya minta doa. Sebab apa saya minta doa? Sebab minta Allah kuatkan saya. Sebab saya buat sekolah tolong orang 41 tahun lah. Sekolah saya sendiri 25 tahun. Saya tak ambil apa-apa duit makan, minum, api, ayak, apa semua. Saya buat ni sebab saya nak tolong orang. Saya dulu mengaji susah. Nak pergi mengaji di Kedah ni dulu, nak mengaji habis duit, ambil upah ni, ambil upah ni. Kadang ada orang mati, tolong orang gali kubur. Boleh RM5. Betul lah Piramli duk kata, hidup pun susah, mati pun susah. Tak ada duit mati kau nak. Dulu tak apa, RM50 boleh mati ya. Dah 500. Kampung 500. Kalau dia pakai backhoe kat 1,000. Hak 500 tu cangkui pakai tangan. Backhoe kat 1,000 tuan-tuan. Ada satu tempat yang saya jumpa, sebelum mati dia boleh booking dulu. Liang duk tangan nak. Dia booking tu dia bayar saya siap. Saya mau liang saya duk tang ni. Jadi hak jaga kubur ni dia simpan lah. Dia bayar deposit saya siap. Saya tak mau cerita tuan-tuan, lagi jadi fitnah. Kan saya tak mau cerita tu ya, lagi cerita dongeng saja. Jadi cerita dongeng macam Pak Pandai dengan Mak Andih hak tu ya. Nak bercerita. Betul lah Piramli dia buat cerita kan. Hak yang Cina tu jatuh atas pokok. Jatuh betul-betul duduk atas kereta dia. Kereta tu, kereta Austin kah? Masa tu Austin tak ada bumbung. Dia duduk pegang bendera tu kan. Dia kata apa? Hidup pun susah, mati pun susah. Dia kata aku tu. Rupa zaman kita kena. Zaman kita kena. Nak mati tu kalau tak ada duit 1,000, kira jangan mati dulu. Kita minta jangan mati dulu. Duit tak cukup. Pasal apa tak mau mati? Duit tak cukup. Jadi kita dengan cahaya Nunalib ni lebih kurang. Kita tanya dulu dengan cahaya Nunalib, pasal apa duk cari duit banyak-banyak? Semua untuk mampui dia dah. Jadi kita pun dekat-dekat serupa tu. Dekat-dekat serupa tu. Tapi tak sama. Macam. Kita sama lagi orang marah. Macam dah. Tu betul. Ya, tuan-tuan tolong doa saya nah. Dan sekolah kami yang di Kuala Terengganu tu sedang dalam pembinaan. Dah tengah duk siapkan. Saya duk niat masjid dah. Luasan dia, luas dia 11,000 kaki persegi. Tengah nak siap sikit je lagi. Tolong doa nah. Dan sekarang kita dah mula nak buat asrama dengan keluasan 20,000 kaki persegi. Tuan-tuan tolong doa, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan semua dah. Saya baru terima wakaf tanah tu setahun. Alhamdulillah kami dapat buat semua masjid dan
dalam proses nak buat asrama, dah naik semua, tapak-tapak asrama dah naik. InsyaAllah tak lama lagi kita akan naik bangunan asrama. Tuan tolong doa saja. Itulah daripada saya. Saya minta ampun, minta maaf atas kebodohan saya, atas kesilapan saya. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami orang baik, ya Allah. Pimpin kami ke jalan-Mu yang lurus, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jika ada perkara yang masih Engkau tidak redha yang kami lakukan dalam hidup kami, ya Allah, tolong pimpin kami agar kami dapat meninggalkan perkara-perkara tersebut. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tolonglah ampunkan dosa kami, sama ada dosa yang kami tahu dan dosa yang kami tidak tahu, ya Allah. Dosa yang kami sedar dan dosa yang tidak sedar, ya Allah. Ya Allah, apa yang kami minta ini, kami hanya mahu mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, tolonglah besok saat sakratul maut kami, jangan Kau bisukan akan lidah kami dan mulut kami, ya Allah, daripada mengucap dua kalimah syahadah. Ya Allah, kami tahu kami tak layak minta perkara ini kerana besar pada sisi Engkau. Cuma ini saja satu jalan kami untuk kami masuk syurga Engkau, ya Allah, dengan untuk kami dapat kematian yang dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa